Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Syamil bin Zuzuki, nombor matrik 060865. Okey, pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk inap desa ataupun homestay sebagai produk pelancongan dakwah di Malaysia. Okey, bagi pengenalan, program inap desa ini merupakan suatu aktiviti untuk mendedahkan suasana aktiviti perkampungan kepada pelancong dalam dan luar negara. Oleh itu, inap desa ini diwujudkan untuk mengekalkan tradisi orang-orang zaman dahulu dalam menjalankan aktiviti halal supaya tidak ditelan zaman. Okey, Jabir pada 2009 berkata juga mendefinisikan inap desa ini sebagai pengalaman kepada pendatang asing untuk tinggal bersama di sana dan memudahkan berinteraksi dengan pemilik supaya mereka ini dapat mempelajari budaya masyarakat tempatan. Oleh itu, inap desa juga dapat dijadikan sebagai produk pelancongan dakwah di negara kita. Okay, seterusnya, salah satu daripada banyak negara lain yang memiliki destinasi pelancongan ini yang boleh menarik minat untuk diwawarkan kepada orang ramai tentang keunikannya iaitu di Malaysia. Kerajaan melalui Kementerian Pelancongan Malaysia telah menjalankan bermacam-macam strategi untuk menarik perhatian dan minat mereka iaitu pelancong negara asing sekaligus dapat membantu ekonomi negara kita dengan hadirnya pelancong asing. Oleh itu, Malaysia juga akan mendapat nama dan terkenal di serata dunia di mana negara kita akan tergolong dalam destinasi yang sangat terkenal bagi pelancongan. Okey, bagi latar belakang kajian pula, pakej inap desa ini adalah salah satu pakej yang terdapat di dalam industri pelancongan yang dikategorikan sebagai pelancongan luar bandar. Ia dikatakan popular dalam kalangan para pelancong kerana kebanyakan para pelancong asing ini gemar atau suka melancong secara pengembaraan kerana mereka lebih gemar melawat ke kawasan-kawasan kampung atau luar bandar untuk menikmati keindahan alam semula jadi. Oleh itu, inap desa ini di Malaysia layak untuk dijadikan salah satu tempat pelancongan yang sangat menarik dan berbala terhadap orang luar maupun rakyat Malaysia itu sendiri. Okay, seterusnya, dakwah Islam boleh disebarkan di mana-mana sahaja. Oleh itu, tidak menjadi masalah untuk setiap Muslim menyebarkan dakwah, tetapi mestilah mengikut peraturan-peraturan syariah. Inap desa juga merupakan satu contoh tempat atau produk yang boleh digunakan sebagai tempat penyebaran dakwah di Malaysia. Okay, seterusnya, pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang terdapat iaitu terdapat beberapa permasalahan kajian semasa pengkaji membuat pembicaraan terhadap kajian-kajian terdahulu yang pernah dijalankan. Antaranya ialah, adakah rakyat Malaysia memahami konsep kewujudan inap desa ini di Malaysia? Kebanyakan rakyat Malaysia yang tinggal di luar bandar lebih memahami konsep kewujudan inap desa ini kerana kebanyakan inap desa ini mewujudkan di kawasan luar bandar dan diusahakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan luar bandar itu. Terdapat banyak inap desa yang boleh dikunjungi di seluruh Malaysia. Antaranya, inap desa ini mempamerkan cara hidup masyarakat Dayak yang terdiri daripada suku kaum, Bidayuh, ibadah lain-lainnya. Inap desa juga telah diusahakan oleh suku kaum tertentu mengaplikasikan beberapa keunikan daripada seni bina rumah, suasana atau persekitaran yang dikelilingi tumbuhan hijau, dihiasi dengan hiasan tradisional dan sebagainya. Oleh itu, inap desa ini telah pun dibuktikan bahawa ianya telah mewujudkan di luar bandar. Yang terakhir, pelancongan Islam juga atau juga disebut pelancongan dakwah dapat dikenal pasti antara permasalahan kajian melalui kajian terdahulu. Permasalahannya ialah, adakah masyarakat di Malaysia mengetahui mengenai pelancongan Islam ini? Pelancongan Islam ialah melakukan sebarang aktiviti-aktiviti yang tidak perlu keterlaluan dan ada batas-batas yang perlu dijaga antara satu sama lain, terutamanya antara lelaki bukan mahram dengan wanita yang bukan mahram. Jikalau sesuatu perkara itu berlaku, maka ia akan menjatuhkan imej agama kita sekaligus mungkin dapat mencemarkan nama Malaysia di mana negara kita terkenal dengan negara yang Islamik. Okay, sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Daniel bin Muhammad, nombor matrik 061872. Seterusnya kita sambung kepada persoalan kajian. Beberapa persoalan kajian yang dikenal pasti dan diberi pencerahan yang mendalam melalui kajian ini. Yang pertama, apakah konsep kewujudan inap desa homestay di Malaysia? Dan yang kedua, adakah inap desa homestay dijadikan sebagai produk pelancongan dakwah di negara kita iaitu Malaysia? Seterusnya, objektif kajian. Terdapat beberapa objektif kajian yang telah dijumpai oleh penyelidik semasa menjalankan kajian ini, iaitu mengetahui konsep kewujudan inap desa homestay di Malaysia. Yang kedua, mengkaji keberkesanan inap desa homestay sebagai produk pelancongan dakwah di Malaysia. Dan yang ketiga, penjanaan
peluang-peluang pekerjaan baru kepada penduduk tempatan. Seterusnya, kepentingan kajian. Yang pertama, kepada individu, iaitu untuk memberi kefahaman kepada setiap individu mengenai konsep kewujudan inap desa sebagai produk pelancongan dakwah di Malaysia. Setiap individu akan lebih memahami mengapa perlu diwujudkan inap desa ini. Seterusnya, kepentingan kepada masyarakat adalah untuk memberi kefahaman dan keyakinan kepada mereka bagi mewujudkan inap desa di kawasan-kawasan yang menarik sebagai salah satu langkah untuk menjadi inap desa ini sebagai produk pelancongan dakwah di Malaysia. Oleh itu, langkah ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Di samping itu, kajian ini perlu dijalankan untuk membuktikan bahawa kerajaan boleh meningkatkan lagi tarikan pelancong dari dalam dan luar negara terhadap perkhidmatan penginapan inap desa di Malaysia. Pelancong yang melancong di negara Malaysia boleh menggunakan perkhidmatan inap desa semasa melancong dan berjalan-jalan di negara Malaysia ini. Kajian ini juga membolehkan kerajaan memperkasa produk pelancongan dakwah, iaitu inap desa di Malaysia dalam menjana ekonomi Malaysia ke arah yang lebih stabil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azamuddin bin Cik Azilah. Nombor bateri 060862. Khususnya saya akan membentang berkaitan dengan limitasi kajian. Yang pertama, skop tempat. Kajian ini dihadkan dan dibataskan hanya di Malaysia sahaja. Hal ini kerana pengkaji ingin mengkaji mengenai inap desa ataupun homestay di Malaysia sebagai salah satu produk pelancongan dakwah. Yang kedua, skop bidang. Kajian ini difokuskan dan memberi penekanan kepada konsep inap desa ataupun homestay sebagai produk pelancongan Malaysia di Malaysia. Pelancongan dakwah di Malaysia. Kajian ini juga membincangkan mengenai adakah inap desa ini dikira sebagai produk pelancongan dakwah di Malaysia seperti produk lain iaitu masjid yang dikira sebagai produk pelancongan dakwah di Malaysia. Yang seterusnya, metodologi kajian. Kaedah kualitatif adalah metodologi kajian yang telah digunakan pada kajian ini, iaitu dengan menggunakan rujukan dan melakukan sedikit pemerhatian terhadap kajian yang dijalankan. Selain itu, metod kajian ini juga adalah berasaskan analisis kandungan atau maklumat. Kaedah pemerhatian terdiri daripada para penyelidik itu dapat memerhati sesuatu keadaan itu dengan secara langsung tentang tingkah laku subjek kajian. Selain itu, para pengkaji akan berjaya melarikan diri mereka daripada melakukan sebarang kesalahan dalam mengambil maklumat, memberi tafsiran dan membuat kesimpulan. Akhir sekali, para pengkaji dapat mengolah berbagai isu dengan lebih teliti dan akan berlaku sebarang kemungkinan untuk mendapat sesuatu isu yang di luar jangkaan seseorang penyelidik itu. Sesuatu maklumat atau data yang dipercayai dan ditemukan dengan baik ini dianalisis dengan secara teliti. Sumber primer dan sumber sekunder dapat digunakan dalam menyelesaikan kes kajian seperti ini, di mana untuk memperolehi data yang diingini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Surati bin Azam, nombor matrik 060873. Baik, saya akan menyambung pembentangan seterusnya, iaitu pelancongan dakwah di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, pelancongan Islam mendapat banyak sambutan oleh pengkaji-pengkaji. Antara pengkaji yang telah membuat kajian ialah Nur Fitri bin Abdullah dan Masinah binti Mukhtar. Dalam kajian mereka yang bertajuk Konsep Pelancongan Islam, Satu Pengamatan. Dalam kajian itu menyebut
mengenai pelancongan Islam dari sudut perspektifnya dan juga apakah komponen pelancongan Islam. Selain itu, pelancongan Islam turut dibincangkan oleh Ahmad Jamal, Razak Raj dan Kevin Griffin pada tahun 2018 dalam buku mereka yang berjudul Islamic Tourism Management of Travel Destination. Dalam kajian tersebut menyebut mengenai pengenalan pelancongan Islam, manakala dalam kajian Siti Zubaidah Ramli, Muslihah Mazlan dan Zanariah Arifin pada tahun 2016, kajiannya yang bertajuk Peluang Kerjaya dalam Industri Pelancongan Malaysia di Malaysia, satu tinjauan. Dalam kajian menyebut mengenai pelancongan Islam dan peluang pekerjaan dalam pelancongan Islam ini. Menurut kajian mereka, pelancongan Islam menggambarkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh seseorang pelancong ketika ia mengembara menetap di sesuatu tempat. Konsep pelancongan daripada perspektif Islam muncul daripada beberapa definisi seperti rehlah, ziarah, siyahah, umrah dan juga haji. Seterusnya, definisi operasi kajian. Inap desa ataupun homestay. Menurut glosari pelancongan terbitan DBP, inap desa boleh didefinisikan sebagai cara penginapan alternatif, biasanya bersama-sama sebuah keluarga untuk tempoh tertentu, atau didefinisikan sebagai program pelancongan yang diatur supaya pelancong tinggal bersama keluarga tempatan. Produk menurut Kamus Pelajar edisi kedua, produk ialah suatu barang ataupun perkhidmatan dan sebagainya yang dikeluarkan oleh sesuatu kilang atau yang ditawarkan oleh sesuatu institusi. Pelancongan menurut Kamus Pelajar edisi kedua, pelancongan bermaksud hal-hal mengenai urusan melancong, perbuatan melancong, perjalanan untuk bersenang-senang atau untuk melihat-lihat. Akhir sekali, dakwah. Dakwah menurut Kamus edisi keempat, dakwah ialah kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan. Menurut Nur Wahidah Alimuddin pada tahun 2007, Islam adalah agama dakwah. Islam juga tidak memusuhi dan tidak menindas unsur-unsur fitrah. Dakwah dalam pengertian amar ma'ruf nahi munkar adalah syarat yang mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Kesimpulannya, kewujudan inap desa homestay di Malaysia sebagai produk-produk pelancongan dakwah dilihat sangat penting dalam penyebaran dakwah di Malaysia. Program inap desa ataupun homestay merupakan salah satu cara untuk menjadikan inap desa sebagai produk pelancongan dakwah di Malaysia. Melalui program ini dapat meningkatkan lagi penyebaran Islam terhadap masyarakat, terutamanya pelancong yang datang ke negara Malaysia. Penyebaran dakwah secara tidak langsung akan lebih berkembang dan penerimaan dakwah melalui cara ini akan lebih diterima oleh masyarakat dan juga pelancong luar. Oleh itu, kajian ini merupakan kajian yang penting untuk dijalankan bagi menjawab persoalan kajian yang telah dikemukakan dalam bab kedua dan ketiga. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.